Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Aisam Al-Talabi Muhammad bin Awan Bitaqo Al-Uwi 560517115165 La Matrikulasi 560517115165 Markah Al-Ta'ilam OUM Kuala Terengganu. Kod Al-Maudud ABSL 3103 Mei 2020. Wakalul Yus Al-Dirasat Hadis Lama'i Ma'il Martabat Al-Saraf. 1. Pengenalan pandemik COVID-19 telah disahkan merebak di Malaysia pada 25 Maret 2020 hingga 23 Jun 2020 terdapat 8,590 kes yang disahkan dengan sebanyaknya 8,186 kes telah pulih dan 283 kes aktif serta 121 kes kematian. Berikutan peningkatan kes pada Mei yang di-Pertuan Agong telah menyatakan kebimbangan bagi terhadap kes positif yang mendadak. Langkah selanjutnya kemudiannya diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia untuk mengatasi penyebaran virus ini di dalam negara melalui siaran langsung pada 13 bulan 3 2020. Jadi kemudian kerajaan telah memutuskan melanjutkan perintah kawalan pergerakan PKP ini bagi tempoh 2 minggu daripada 15 hari bulan hingga ke 28 hari bulan April 2020. Yang keduanya, apakah dia coronavirus 19 ni dan penyakit corona COVID-19 ni. Jadi coronavirus ni ataupun COVID-19 ni adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Ada beberapa jenis coronavirus, contohnya ialah kita panggil Middle East Respiratory Syndrome, Related Coronavirus, MERS, dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus SARS. Apakah gejala-gejala radang paru-paru COVID-19 ni? Iaitu gejala radang paru-paru ni, COVID-19 ni adalah demam, batuk, sukar bernapas. Yang ketiganya, antara langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mengawal COVID-19 ni. Ada beberapa langkah, iaitu pertamanya tidak boleh berhimpun di seluruh negara seperti aktiviti sosial, sukan budaya dan aktiviti keagamaan di masjid, surau, semua premis perniagaan di arah tutup kecuali pasar awam, pasar raya, Sebeneka dan Kedai Runcit. Jadi penutupan semua premis kerajaan swasta ini melainkan perkhidmatan yang bersahut seperti keselamatan, pasukan keselamatan, air, elektrik, pembersihan, pengetahuan pos, minyak, telekomunikasi, perbankan, farmasi, bomba dan pertahanan. Yang keduanya mengadakan sekatan penyeluruh iaitu perjalanan rakyat Malaysia keluar dan sebaliknya ke dalam negara ini. Yang keempatnya penutupan semua sekolah-sekolah kerajaan swasta seperti sekolah-sekolah berasrama penuh, sekolah harian antarabangsa, pondok tahfiz, pendidikan menengah, FPTA, FTS, penutupan institut kemahiran di seluruh negara. Jadi kaedah-kaedah yang keempatnya kaedah-kaedah bagi orang ramai mengawasi dan menghadapkan penularan virus ni seperti berikut. Selalu bawalah penutup mulut ni dipanggil mask, hidung dan juga hand sanitizer untuk digunakan apabila perlu semasa dalam tempoh lawatan. Yang keduanya iaitu B, jauhilah daripada melawati tempat-tempat tumpuan orang ramai yang juga tempat bergaul rampak orang ramai ni untuk mengelakkan gejala. Yang ketiga, amalkan tahap keselamatan diri yang tinggi seperti kerap basuh tangan, menggunakan air sabun dan hand sanitizer. Yang keempatnya ataupun dijauhilah daripada memakan sebarang produk-produk makanan yang mentah semasa dalam tempoh lawatan. Yang kelimanya, beberapa aktiviti yang menggerakkan hubungan kekeluargaan di saat perintah kawalan pergerakan PAP ini. Beberapa aktiviti. Jadi perintah kawalan pergerakan seperti diumumkan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ini menasihatkan rakyat tidak keluar dari rumah selain daripada penutupan premis kerajaan swasta berkuasa 18 hingga ke 1 Mei 2020. Jadi aktiviti keagamaan seperti bersama keluarga ni ialah seperti mewujudkan suasana harmoni, ceria semasa PKP. Ia dipenuhi dengan aktiviti kerohanian seperti solat, berjemaah, mengaji Quran. Itu adalah pilihan terbaik keluarga. Memandangkan semua masjid-masjid ditutup sementara, jadi beribadat boleh dilakukan di rumah saja. Ayah menjadi imam, sesuai dengan keadaan mengulang kaji mutu bacaan Al-Quran ahli keluarga mereka sebagai aktiviti suatu amalan yang baik seharian di rumah. Yang ketujuhnya, aktiviti kemahiran keras tangan.
iaitu kemahiran bertukang seperti merupakan aktiviti yang menyeronokkan. Adik-adik boleh mulakan dengan menghasilkan bahan-bahan mentah seperti daripada nak buat rak buku dan juga alat-alat tulis. Kemudiannya dengan pengawasan ibu bapa mereka, adik-adik dia bolehlah menghasilkan bahan-bahan yang lebih besar seperti bangku, rebang ayam dan sarang sangka burung. Seterusnya aktiviti yang ke-8 ni aktiviti kerah tangan dan ayaman. Jadi adik-adik bolehlah melakukan kerja-kerja tangan, boleh mencuba menghasilkan kerah tangan ataupun menganyam. Kerah tangan dihasilkan boleh terdiri daripada bahan kertas plastik, besi, juga bahan buangan. Boleh juga dirujuk pada internet untuk mendapatkan bahan kerah yang kreatif dan cantik. Yang sebenarnya aktiviti memasak resipi baru bersama keluarga. Jadi kesempatan ini adalah waktu yang terbaik untuk ibu bapa mengajak anak-anak kemahiran asas memasak, mulakan dengan resipi yang ringkas seperti menggoreng telur, masak nasi dan mie segera. Ini satu kemahiran yang menyeronokkan bagi mereka. Yang ke-10-nya ialah aktiviti permainan tradisional dan juga kreatif dan melukis. Permainan tradisional seperti congkok, batu, serembang, galah panjang semakin dilupakan oleh generasi masa kini yang suka menonton YouTube, bermain game di telefon. Jadi suatu itu mengembalikan nostalgia mereka dan untuk mengangkat kembali tradisi budaya dan warisan kita. Paling penting, semua permainan tidak perlu memerlukan memerlukan wifi pun. Jadi yang kesebelahnya berkebun di waktu petang dan juga ataupun di waktu pagi lah. Jadi terperak, duduk di rumah saat ni bosan. Jadi mereka yang ada tanah tepi-tepi rumah tu bolehlah berkebun, menanam sayur dan juga bunga. Sebagai satu aktiviti yang menyeronokkan. Kemudian adik-adik boleh memilihkan menanam pokok hiasan di sekitar rumah ataupun menanam sayur. Yang kedua ni ialah aktiviti bersenang. Semasa PKP ni disarankan yang makan banyak di saat ni, bolehlah mereka mengaturkan pendapat gerak-geri mereka yang menarik untuk mendapat potongan badan yang baik, kesihatan yang baik. Jadi pilihlah makanan yang berkhasiat saja, kurangkan masalah bergoreng, berlemak, terlalu manis. Banyak masa rehat, maka kurangkanlah pengambilan kalori tinggi dengan cara bersenam. Yang ke-13, aktiviti pelajaran secara online murid-murid semasa PKP. Jadi sebelum ni kita lihat budak-budak, anak-anak ni belajar pelajaran di dalam kelas, bilik seminar dan juga sebagainya. Jadi semasa PKP ni mereka belajar bolehlah mendekati secara online. Pembelajaran online ni mesti YouTube, Facebook dan Telegram dan amat dituntut sekarang sesuai dengan keperluan minat masing-masing. Jadi aktiviti cadangan sini juga ialah pada masa cuti ni boleh mereka menggunakan masa depan di mereka ini dengan berhadapan dengan UPSR, PT3 dan SPM. Maka sebaiknya ambillah masa ruang merancang seperti pembangunan komputer di kalangan anak menggunakan kelas seperti grafik, suntingan video, bina laman web dan sebagainya. Seterusnya, yang ke-14, aktiviti yang penting di sini ialah aktiviti pembelajaran distance learning OUM. Jadi dan pelajar-pelajar ni belajar di rumah, study at home, bagi aktiviti pelajar-pelajar yang belajar di OUM. Jadi kami di OUM amat mematuhi arahan agar tidak menghadirkan kuliah secara bersemuka kerana PKP. Jadi selama ni mereka belajar secara tu juga, secara online juga. Jadi OUM banyak menekankan belajar di rumah. Jadi akibatnya dunia pada hari ini kita ketahui telah berubah. Kebiasaan baru bekerja daripada rumah, menjauhkan sosial dengan perkara-perkara talian ni, mengurangkan hubungan fizikal akan menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka sebagai satu norma baru. Bagi mereka yang ingin belajar, terus belajar di OUM, peralihan ke tahap norma baru ni dalam pengajian tinggi, boleh belajar pengalaman dia dengan anda di OUM. Sebagaimana institut pelajaran terbuka dan juga jarak jauh utama di Malaysia, OUM telah mempelopori 20 tahun terakhir untuk memastikan bahawa pelajar OUM mempunyai semua sumber-sumber yang sokongan mereka perlu terlibat di dalam pembelajaran dalam talian dengan berkesan. Saya dapat menggunakan portal perpustakaan digital Tan Sri Abdullah Sanusi di Open University Malaysia ni semasa pergerakan kawalan pergerakan PKP ni, dengan koleksi banyak buku-buku rujukan melalui sumber komputer dan telefon pintar. Jadi kaki tangan berdedikasi bagi mengembangkan lagi nota pembelajaran penilaian yang mesra pelajar, apa-apa kursus dan juga program. Jadi mereka boleh belajar melalui forum perbincangan, menguruskan jadual, pembayaran dan sebagainya melalui talian OUM yang dipanggil My Inspire.
Kemudian platform yang kita kata tadi yang dapat menjadikan pelbagai pilihan bagi pelajar, terutama sekali pelajar termasuklah modul kuliah video, termasuk modul melalui kerjasama OUM menjadikan telekomunikasi yang terbaik. OUM menjadikan infrastruktur ICT yang sangat baik, memastikan keboleh aksesan sepanjang masa semua pelajar di OUM berada di mana-mana. Jadi tiap tahun universiti telah memulakan inisiatif transformasi digital yang akan menjadikan kediaman anda sebagai universiti your home, your university. Sejak permulaan PKP, OUM telah mengadakan konsep pembelajaran fleksibel ke tahap yang lebih tinggi dan dengan peperiksaan dalam talian dan serahan projek master melalui Google Form. Jadi, namun kaedah pembelajaran fleksibel di UM banyak membantu saya dalam pembelajaran atas talian OUM My Inspire, yang menjadikan e-modul, e-forum, kuliah berasaskan video serta capaian tanpa had kepada sumber rujukan perpustakaan digital. Yang penting pelajar perlulah membahagikan masa kejayaan mereka walaupun semasa PKP. Jadi kesimpulannya bolehlah kita buat di sini satu kesimpulan bahawa kesimpulan kita yang terakhir sekali ialah di mana kesimpulan kita boleh buat di sini ialah pakar psikoterapi dan juga kaunseling Dr. Mariam berpesan jangan terlalu bimbang ketika menjadi wasak yang bergeruk yang boleh menggangguan keresahan pada rakyat mengenai berita palsu. Jadi dapatkan sumber-sumber daripada Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan kerana informasi palsu boleh membuat sesuatu bertambah cemas dan risau dalam keadaan PKP dan menuju pada norma baru. Eratkan hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Teknologi pada hari ini seperti telefon, WhatsApp dan juga panggilan video boleh digunakan bagi tujuan yang baik. Kerap bersenam, pemakanan yang seimbang dan juga orang Islam boleh menggunakan masa solat, berpuasa dan membaca Quran bagi mengisi keperluan PKP ini semasa ruangan PKP tersebut dengan aktiviti yang berbeza dan keluarga mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.